Kita sambung pelajaran kita dalam kitab Tenang dengan Ujian. Kitab kita ni nama dia Tenang dengan Ujian. Apa maksud tenang dengan ujian? Kita sudah bincang dalam beberapa siri yang lepas bahawa Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-Nya dengan dua ujian. Ujian yang pertama disebut dengan nama ujian kesenangan. Wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Allah kata kami uji manusia ni dengan hasanat, dengan benda yang suka, yang dia suka, was sayyiat, dan benda yang dia tak suka. Tujuan dia apa? La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada Allah. Maka sebagai seorang mukmin, kita mesti berada di dua jalan ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin itu apabila diberi kesenangan mereka bersyukur. Apabila diberi ujian mereka bersabar. Maka kita di antara dua persimpangan, syukur, sabar, jangan keluar daripada hak itu. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, tujuan nota yang ini ditulis Tenang dengan Ujian ini, tujuan dianya supaya para kita semua lah, insya-Allah kita dilanda macam-macam ujian. Ujian yang tak tahan kitanya rasa ujian kesenangan lebih berat daripada ujian kesusahan. Sebab bila susah memang kita kena sabar. Bila susah sememangnya kita kena sabar. Tapi kalau susah juga tak sabar, bermakna kita kerugian dua perkara. Bila tak sabar, kita rugi dua perkara. Rugi yang pertama, hak hilang tu hilangkah? Tetapi kita akan kehilangan satu perkara lagi, nama dia kehilangan pahala sabar. Maka bila berlaku dua perkara ini, kita rasa inilah yang patut kita bincangkan, patut kita perbesarkan supaya kita meraih dua-dua. Yang dunia kita hilang tapi akhirat tak hilang. Tapi kalau dunia juga memberi pulangan yang baik kepada kita, akhirat juga memberi pahala, kita kata itulah yang paling besar yang kita mengharapkan daripada Allah Azza wa Jalla. Baik para jemaah sekalian, perbincangan kita, sambungan kita di bab yang kedua, muka surat 11. Bab yang kedua, muka surat 11. 9 cara meraih sifat tenang. Itu sudah. 9 cara meraih sifat tenang. Maka bila kita kata kita nak mendapat ketenangan, ada 9 perkara. Yang pertama, iaitulah rahmat dan belas kasihan kepada orang yang bersalah serta berlemah lembut dengannya. Ini kita kena belajar di sini. Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada kita dalam surah Ali Imran, iaitu bagaimana sifat nabinya sallallahu alaihi wasallam, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka disebabkan rahmat daripada Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Para jemaah sekalian, bukan senang. Kita nak berlaku lemah lembut kepada seorang ni bukannya mudah. Lebih-lebih lagi orang yang kita tak suka, itulah dikatakan ujian. Sebab itu di antara sifat tenang, apabila kita boleh berlemah lembut dengan manusia, sebab apa? Kita mengharapkan Allah Azza wa Jalla akan memberikan kasih sayang kepada kita.
Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Maknanya Allah ajak kepada Nabi sebagai seorang pendakwah, sebagai seorang murabbi, sebagai seorang pendidik, maka menjadi tanggungjawab Nabi sallallahu alaihi wasallam mesti bersifat sedemikian sampai ke akhir ayat. Maka kemudian Allah kata apa? Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Oleh sebab itu maafkanlah mereka serta mohonkanlah ampun bagi mereka. Wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Artinya Nabi SAW dia ada wahyu. Kalau dia buat putus seseorang pun kita tak nak bantah. Tapi Allah ajar kepada Nabi supaya masih lagi berbincang, masih lagi bermusyawarat. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ini prinsip. Apabila kita sudah berazam, kita sudah putus dalam mesyuarat kita, ketika itu jangan, orang Kelantan kata, jangan main keluk-kelek. Dah kita putuslah. Kita sudah berbincang panjang, tiba-tiba kita bermain-main, kita kata itu bukan cara yang diajar oleh Islam. Maka kita putuskan, kita tawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Baik, dalam buku ini mengatakan bahawa golongan yang diarahkan untuk bermusyawarah itu ialah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang mulia, iaitu kaum Muhajirin dan Ansar, golongan yang terawal daripada umat ini. Jadi bagaimana dengan kita orang yang selepasnya? Mana kalau orang awal pun diminta supaya bermusyawarah, supaya berlemah lembut, kita yang mari kemudian ini sudah tentu lebih berhak untuk menerima arahan yang tersebut. Baik. Seorang sahabat nama dia Abu Darda. Tanda nama ni seorang sahabat hebat ni nama dia Abu Darda radhiyallahu anhu. Dia kata apa? Dia telah berkata kepada orang yang mencercanya, wahai saudara, jangan kamu tenggelam dalam mengutuk kami. Tidak adakah satu asas untuk kita boleh berdamai? Sesungguhnya kami tidak dapat memberi balasan kepada orang yang telah berdosa kepada Allah dengan sebab kami lebih banyak daripada kami mentaati Allah dalam menjaga kedudukannya. Maknanya kalau orang buat tak baik pada kita, kita jaga kedudukan dia supaya Allah Ta'ala tidak rugikan pahala kita, supaya tidak pergikan pahala kita. Baik. Apabila timbul isu nak berlemah lembut, timbul isu bagaimana kita nak ubah sikap kita. Ini ada setengah orang ni dia panggil ego. Bahasa ego ni bahasa benar. Kalau orang nasihat dia, dia kata saya dari muda lagi macam ni saya punya perangai. Ada. Kalau kita orang Kelantan kata, ambo ni kedai begini jak bodoh lagi. Nak kata apa? Maknanya tak mau tunduk dah tu. Sedangkan dalam hadis, tengok hadis ni, Nabi SAW telah bersabda, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu dengan belajar. Wal hilmu bittahallum. Orang boleh bersifat lemah lembut dengan cara dia belajar untuk menjadi lemah lembut, untuk menjadi orang yang berdamai, untuk menjadi orang yang tidak mudah marah kepada orang. Maka kita kata ini satu perkara yang cukup besar yang perlu kita belajar para jemaah sekalian.